Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hai, Assalamualaikum. Terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Hari ini 23 November 2023. Hari Khamis yang dah saya faham. Hari Khamis kita dah lalui panjang untuk hari dan juga minggu ni. Kami doakan apa sahaja yang anda lakukan. Apa sahaja yang anda lakukan. Kenapa dengan kita hari ini ya? Semuanya berjalan dengan lancar insya-Allah ya. Yana. Alhamdulillah. Terima kasih Syira sebab bantu saya. Kadang-kadang ni bila kita dah terlalu biasa live pun akan berlakunya kesilapan-kesilapan kecil sebegini. Sekali lagi Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua penonton setia Wanita Hari Ini. 23 November, hari ini hari Khamis. Kami doakan anda sihat-sihat sahaja. Dan bak kata Syira, apa sahaja yang anda rencanakan untuk hari ini dapat dilaksanakan dengan baik. Betul tu Yana. Tadi saya dah sebut hari ini hari Khamis dan tengah hari pula tu mungkin kita dalam melaksanakan tugas kita rasa macam sedikit lesu. Kita perlukan kata orang sedikit hiburan untuk kita bergerak ke kiri dan ke kanan. Kita ada sesuatu untuk penonton Yana. Tetapi sebelum tu, awak kenal siapa-siapa nama Amirul? Ada rasanya classmate dulu. Oh ya ke? Saya kenal seorang pembaca berita TV3. Amirul Hakim Lokman. Kenapa kita cakap nama Amirul ni? Sebab tetamu kita yang seterusnya ni akan menghiburkan kita dengan single terbarunya bertajuk Amirul. Terimalah Aidilia Hilda. Silakan. Sadar sudah 6 months we have been together. Terasa seperti baru lagi aku mengenalinya. Tapi hati ini so insecure, buatkan aku tak percaya terhadap dirinya. Ups, kadang-kadang ku terobah. Mungkin dia belum pernah melakukannya. Mungkin dia pernah tapi aku
Amirul. Bukan. Alia. Alia Amirul. Siapa Amirul ni sebenarnya? Amirul yang tengah tengok dekat rumah tu. Tengah kerja sekarang. Hai Amirul. Jawapan-jawapan yang menarik sebab Yana tengah baca komen-komen di YouTube untuk lagu Amirul oleh Aidilia Hilda. Lebih mesra panggil Alia. Betul. Okey, ada yang komen. Para Amirul hadir. Lepas tu saya sebagai seorang Amirul, saya approve. Seorang lagi cakap, sebagai seorang Amirul, saya bangga nama saya ada lagu. Alhamdulillah, thank you. Kan, saya sebagai admin Persatuan Amirul Malaysia. Presidennya? Ya, saya Presiden Amirul. Persatuan Amirul. Okey, Alia. Mungkin boleh ceritakan lirik dan cerita di sebalik lagu Amirul ni. Adakah berdasarkan kisah benar mengenali seorang Amirul buat lagu atau Okey. Sebenarnya lagu ini dihasilkan oleh Acoy Flow 88. Acoy Flow 88. So basically lagu ni dah siap lama tau sebenarnya. Tapi kecuali nama lelaki tu kita brainstorm tau. Antara nama tu. Sebab kita ada 3 sebutan. Kita kena 3 sebutan. Mustaqim. Oh my god. Daniel. Kena 3. Okey. Lelaki. So lelaki yang ada 3 suku kata tu tak banyak. Okey. So kita pilih Amirul sebab dia Amirul. So sekenalah dengan melodi tu. Kalau tak kena tu ada satu lagi nama saya nak sebut. Apa? In Mahat. Kita punya producer tak sedar agaknya Abang In kat dalam tu. Okey, untuk lagu ni agaknya apa penceritaan di sebaliknya? Lagu ni santai-santai je. Dia macam awas Amirul dia macam suruh Amirul warning lah ni. Warning. Jangan tengok perempuan lain. Jangan nakal-nakal. Macam itulah. Okey, dan setakat ini penerimaan oleh masyarakat peminat-peminat Alia macam mana? Okey, alhamdulillah. Untuk nama baru seperti Aidilia Hilda, saya mendapat viewers yang sangat-sangat tinggi dekat TikTok juga. So terima kasih banyak kepada yang dah tengok, kepada Amirul yang dah promote lagu ni. So thank you so much. Alhamdulillah. Okey, baik Alia, sedikit mungkin harapan Alia mengenai lagu ini. Okey, harapan Alia lagu ni semoga semua orang terhibur dengan lagu ni dan korang bolehlah tukar nama boyfriend korang ataupun nama suami korang ke kan. Awas diorang kan nyanyi untuk diorang. Boleh. Syahir. Betul. Bolehlah Faris je. Yes. Faris. Dia kena Faris. Macam tu. Okey, dan terakhir Alia, kalau nak mendengarkan lagu ni di manakah dan kalau nak follow perkembangan Alia di manakah? Okey. Korang boleh follow Alia dekat Instagram Alia, dekat TikTok Alia, dekat Facebook Alia juga. Aidilia Hilda, search je Aidilia Hilda. Saya seorang je nama Aidilia Hilda dalam Malaysia ni. Unik dan sedap sebenarnya. Terima kasih. Dan korang boleh dengarkan lagu Amirul dekat semua platform digital. Okey, boleh tengok music video Amirul. Kita syuting dekat Splash Mania. Okey. Baiklah. Kita nak ucapkan selamat maju jaya untuk Aidilia Hilda. Okey, semoga dapat melahirkan lagi banyak lagi karya-karya hebat dan dapat berkompetisi dengan rakan-rakan seperjuangan yang lain sebaiknya. InsyaAllah. All the best, okey? Thank you juga. Okey, tapi sebelum tu saya nak tanya, dah kahwin ke belum ni? Available. Available lagi. So apa saya cakap tentang kahwin? Kita punya topik untuk hari ini ada kena mengenainya dengan perkahwinan. Kita nak bercakap soal hak anak, Yana. Betul tu. Dan selama ini di Wanita Hari ini kita banyak membawakan tentang hak seorang isteri. Betul. Hak ibu bapa. Betul. Hak seorang wanita. Dan hari ini kita akan bawakan pula tentang hak seorang anak. Mungkin ada hak-hak yang kita tak tahu sebenarnya wujud bagi seorang anak. Sekejap lagi kita akan kupas bersama dengan tetamu kita di studio. Dan kepada anda juga, kalau ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada tetamu kami di studio, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3. Tinggalkan sahaja di ruangan komen di bawah. Betul, dan juga jangan lupa juga untuk follow kami di Instagram dan juga di TikTok. Baiklah, kami nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Syahiran jangan-jangan. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Bersama kami di Wanita Hari Ini, tahukah anda pada setiap 25 November adalah hari untuk menangani keganasan terhadap wanita, dan untuk segmen kali ini kami nak wawarkan kepada penonton mengenai kempen Hentikan Keganasan Terhadap Wanita. Dan untuk kita berbicara mengenai kempen ini, pastinya saya tidak keseorangan. Kami di Wanita Hari Ini cukup bertuah kami menerima kunjungan tetamu yang cukup istimewa. Kalau boleh saya nak alu-alukan kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri Haja Nancy Shukri selaku Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Assalamualaikum Datuk Seri, sihat? Terima kasih. Alhamdulillah. Selamat
datang ke studio wanita hari ini. Terima kasih. Ya. Baik Datuk, izinkan saya untuk terus ke agenda kita untuk hari ini. Kita bercakap mengenai kempen hentikan keganasan terhadap wanita yang diadakan pada setiap 25 November. Mungkin Datuk Seri secara mukadimahnya boleh perincikan serba sedikit mengenai sambutan ini. Ya, terima kasih. Sebab kalau setiap tahun semua negara di seluruh dunia ini akan meraihkan, bukan meraihkan wanita dianiayakan, tetapi meraihkan hari ini disambutkan iaitu eliminate violence against women ataupun EVAW, ataupun apa orang kata hari untuk menangani keganasan terhadap wanita. Dan kenapa ini penting adalah kerana dengan kita meraihkan ini, menyambut hari ini, ia memberi kesedaran dan juga memberi pengetahuan kepada terutama sekali golongan wanita. Mereka tahu bahawa mereka tidak keseorangan dan mereka boleh ambil tindakan terhadap sesiapa yang melakukan keganasan ini terhadap mereka. Sebab bagi kita wanita ataupun lelaki ataupun sesiapa saja, kanak-kanak pun, mereka adalah manusia. Maka mereka tidak harus dicabul hak mereka sebagai manusia. Dan ini dalam hal ini wanita, mereka tidak harus dicabulkan hak mereka. Jadi ini berlaku di mana-mana saja, tak kiralah sama ada orang tu bangsa, apakah agama, apakah apa budaya dia, memang ini sering berlaku. Maka sebab itu kita menganjurkan supaya adanya program seperti ini, kita meraihkan hari sambutan menghentikan keganasan terhadap wanita, supaya wanita tahu bahawa dia tidak keseorangan dan kita perlu membantu mereka. Jadi banyak cara lah kalau kita membantu. Kita ada juga kita di Jabatan Pembangunan Wanita, kita di antara jabatan yang memang memberi tumpuan kepada perkara-perkara ini, dan mereka mempunyai banyak program supaya mereka dapat membawa bersama wanita-wanita yang ada untuk mereka mengetahui bahawa ini adalah antara program-program di mana kita juga ada membantu mereka melalui penerangan kita, bagaimana mereka boleh apa yang mereka perlu lakukan apabila berlaku perkara ini, dan mereka sesiapa saja tidak ada hak untuk melakukan ini kepada mereka kerana mereka adalah manusia. Jadi sebab itu kita tekankan perkara ini di kalangan wanita kita. Jadi kalau nak lagi, memang banyak lagi perkara kita lakukan. Kita ada undang-undang, banyak kita yang lakukan untuk wanita kita. Ya. Okey, baik Datuk Seri, saya percaya dalam kita menjayakan sesuatu kempen agar ia capai matlamat dan juga objektifnya, pasti pihak kementerian telah melakukan, sedang melakukan dan akan melakukan beberapa usaha untuk kita capai objektifnya. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan kepada penontonnya. Ya, di antara usaha-usaha yang kita lakukan, memang selain daripada program, kita ada juga dari sudut perundangan juga. Kita baru-baru ini, pada tahun lepas, kita baru meluluskan Akta Anti Gangguan Seksual, dan melalui akta ini kita membantu wanita. Cuma apa yang berlaku sekarang ini, kita masih melakukan advokasi. Kita pergi ke negeri-negeri yang lain dan untuk advokasi, kita ada jerayawara kita sebut, untuk seluruh negara, dan baru saja berakhir 13 program. Tetapi selain daripada program itu, kita ada juga program-program yang lain untuk komplement program advokasi ini, dan kita lakukan untuk seluruh negara, dan baru berakhir hari Isnin tu di negeri Johor. Tujuannya ialah untuk kita menerangkan kepada orang ramai mengenai pentingnya advokasi ini, untuk mereka mengetahui apakah hak-hak kita dan apa yang boleh kita lakukan di bawah Akta Anti Gangguan Seksual ini. Jadi walaupun dari segi undang-undang, kalau berlaku perkara seperti keganasan terhadap wanita, mereka ada juga pilihan lain. Mereka boleh ambil undang-undang action di bawah Sexual Offences Act ataupun Criminal Procedure Code, itu di bawah polis. Tapi ini adalah satu tambahan untuk membantu lebih kepada untuk dapat remedy untuk mereka. Mereka boleh menuntut remedy kalau berlaku sesuatu. Tetapi perlu dijelaskan dahulu. Jadi sebab itu kami pergi jerayawara, pergi ke negeri-negeri dan memaklumkan kepada wanita-wanita
juga keluarga, taklah wanita saja tapi ahli keluarga, rakan-rakan perlu tahu kita punya avenue untuk kita mengambil tindakan. Jadi ini salah satu daripadanya. Dan kita juga ada bekerjasama dengan pihak-pihak lain juga. Ada selain daripada kami saja, kami ada skuad wajah kita panggil. Ini volunteer. Dan di situ kami juga melatih skuad wajah ini untuk mengetahui mengenai undang-undang juga. Kita ada klinik undang-undang, perundangan lah. Sebenarnya apabila mereka pertama kali bila kita mengadakan program khusus untuk mereka latihan dari segi undang-undang, mereka bercakap dengan saya lah, terutama sekali ramai ini mereka terdiri daripada ibu tunggal. Mereka cakap dengan saya secara peribadi, kata YB sekarang kami sudah ada tool untuk kita bertindak. Jadi kita alhamdulillah sekurang-kurangnya kita tahu mereka ini tahu apa hak mereka. Kita mahu wanita kita tahu hak mereka terhadap sesiapa saja nak melakukan perkara yang tak baik, terutama sekali kepada pelaku itu. Dan kita tidak mahu pelaku ini berleluasa melakukan sesuatu kepada orang-orang yang mereka suka hati dia nak buat. Jadi kita tak mahu ini berlaku. Okey, baik Datuk Seri, kita dah pun berada di November 2023. Kita nak masuk 2024 dah pun. Setakat hari ini, bagaimana Datuk Seri melihat tahap kesedaran wanita itu sendiri, betapa pentingnya untuk kita sebenarnya melindungi diri kita daripada diganasi maksud bagi saya, oleh kerana masih banyak kes berlaku, mungkin mungkin ada lagi yang tidak tahu apa nak dilakukan ataupun tidak berani, maka ini perlu dipupuk. Masih membimbangkan kalau kita lihat dari segi statistik. Saya ada statistik, saya ini kena rujuk. Kalau statistik ini kita ada statistik yang kita dapat daripada pihak polis, di mana dari tahun 2021 kita ada statistik yang menunjukkan kita ada negara melibatkan wanita ini diberikan pihak polis telah, kami perlu menggunakan angka dari statistik dari pihak polis untuk kes keganasan ini ada 5,000 lebih tahun 2021. Lepas tu 2022 adalah pengurangan sikit, mungkin masa COVID 4,000 lebih. Lepas itu kita untuk sehingga tahun ini, sehingga Ogos tahun ini ada 2,000 lebih, 2,079 macam tu. Tetapi ini belum lagi penghujung tahunnya. Tapi bukan bermakna bila saya berkata demikian kita rasa macam memang banyak lagi kan. Kita tidak mahu mendoakan itu. Cuma kita tahu bahawa apapun angka itu memang itu tidak patut berlaku. Dia tidak harus berlaku di negara kita, tapi manusia adalah manusia. Jadi maka sebab itu kita ada undang-undang, kita ada khusus-khusus latihan untuk wanita, dan yang saya kata tadi ada skuad wajah. Selain daripada itu juga kita beri kursus dari segi mereka untuk mengetahui bagaimana nak menangani psikologi. Mereka perlu ada sifat-sifat itu dan perlu dilatih juga. Psikososial ini mereka perlu dilatih supaya mereka dapat keyakinan diri dan bagaimana untuk bertindak seterusnya apabila berlaku. Sebenarnya ini sifat wanita ni kebanyakannya lah halus, dia lembut, dan mereka ni lah yang kadang-kadang apabila berlaku sesuatu menangis. Dia nak bertindak itu banyak yang mereka fikirkan. Kalau dia ada anak, dia ingat masa depan anaknya, keluarganya. Mungkin kali ini kita gaduh, lepas tu mungkin dia sedar. Tapi ada juga dalam perkara-perkara lain yang mereka mungkin mengingatkan masa depan dia sendiri. Kalau tak ada suami misalnya, tak ada tempat bergantung. Jadi psikososial ini perlu ada. Jadi latihan melalui kita ada macam kita sebut matahari. Lepas tu kita ada iris. Iris tu lebih kepada perundangan. Jadi semua maklumat ini dibekalkan kepada golongan wanita ini supaya mereka tidak ketinggalan dalam apa aspek pun. Mereka memang dibekalkan dengan ilmu yang ada untuk mereka berani ke hadapan. Jadi sebab itu kita perlu menyeluruhlah dari segi latihan. Dan sekarang ini dengan anti gangguan seksual tadi itu, ini menjadi tahap yang terakhir. Kalau mereka nak ambil tindakan,
Inilah tindakan dia dari segi undang-undang. Jadi mereka dibekalkan dengan ilmu itu. Ya. Okey, baik Datuk Seri. Kalau kita dapat lihat di dada-dada akhbar, laporan polis dibuat hanya selepas keadaan kritikal, selepas berlakunya kecederaan dan sebagainya. Kenapa agaknya wanita ini takut untuk tampil meminta bantuan? Ya, sebenarnya banyak sebab lah. Tetapi mungkin mereka seperti yang saya katakan, dia tidak mahu meruntuhkan rumah tangga. Tapi ada juga yang tidak berumah tangga, itu dia tak berani. Oleh kerana mungkin yalah, saya kata sifat wanita ni mungkin dia tak mahu orang ini meninggalkan dia. Sebab kalau ditinggalkan mungkin dia macam tak ada lagi keyakinan, tak ada orang nak dengan dia lagi. Dia banyak sebab-sebab tertentu. Dan ada jugalah mungkin kerana dia bergantung hidup pada si pelaku tu, sama ada dia suami ataupun pasangan. Jadi dia tidak mahu melakukan ini. Dan kalau biasa kita dengar di akhbar juga, memang dia laporkan kepada polis. Soalan ini banyak selalu ditanya kepada kami. Lepas tu dia tarik balik. Jadi sebab itu polis kadang-kadang mereka berhati-hati juga. Sebab si isteri terutamanya menarik balik kes. Jadi sebab itu pihak polis pun mengatakan mereka perlu berhati-hati sebelum mereka to finalize finalize sama ada mereka perlu mengambil laporan itu sebagai satu tindakan yang final untuk mereka. Kerana ramai yang tidak mahu meneruskan kes. Seperti yang dikatakan, dia tak mahu meneruskan kes kerana dia tidak mahu kehilangan pasangan dia tu. Dan juga mungkin anak-anak kehilangan bapa. Jadi mungkin memecah belahkan keluarga. Nanti kalau bercerai-berai ganti anak dengan bapa, anak dengan mak. Jadi wanita ni selalu berfikiran panjang dan mungkin itulah Tuhan memberi kita kekuatan sebagai orang wanita ni. Saya rasa tidak ramai dapat bertahan begitu. Wanita boleh bertahan. Sebab itu kami nak memberi keyakinan kepada mereka. Jangan begitu, jangan biarkan diri disiksa, sengsara begitu. Ada yang dapat membantu kita. Okey, baik Datuk Seri, kita bercakap mengenai kempen ini untuk 25 hari bulan di Sabtu ini. Apa yang menarik mengenai kempen ini? Sebenarnya sebelum hari Sabtu ini pun kita sudah ada program-program. Dan untuk hari Sabtu ini saya dah tengok dia punya kita ada dia punya tema dia. Tema dia kita ikut sama seperti negara ikut antarabangsa. Tema sambutan tahun ini selaras dengan UN Women ialah Unite. Dia kata invest to prevent violence against women and girls. Ini pesanan ini bukan hanya untuk wanita. Ini untuk seluruh masyarakat. Kerana kita sama-sama kita invest untuk memastikan women ini dan girls ini terpelihara. Jadi kita mengajak seramai-ramai untuk hari Sabtu ini pakailah pakaian warna oranye. Kita promosi pakaian warna oranye. It's a nice color dan hari itulah kita nak mengajak kita nak warnakan Malaysia dengan warna oranye. Jadi itu tanda solidariti kita untuk menghentikan keganasan terhadap wanita. Okey, baik Datuk Seri, di akhir perbualan kita sekejap je rasa segmen kita ni. Itulah. Mungkin ada sedikit nasihat daripada pihak Datuk Seri sendiri kepada mungkin mangsa keganasan di luar sana dan juga masyarakat khususnya untuk kita sama-sama kata orang dapat kesedaran ini. Sebenarnya kita mahu kalau ada berlaku perkara seperti ini, wanita harus melaporkan. Kita ada SOP yang kita belum lagi lancarkan, tetapi kita ada SOP. Tetapi sebelum SOP itu keluar memang kita boleh melaporkan juga. Kalau untuk kami lah, untuk kementerian kami kita ada talian kasih di talian 15999, boleh ditelefon kita punya orang dan boleh akan mereka connect dengan kaunselor. Boleh juga WhatsApp. WhatsApp ada 019-261-599. Tapi pihak polis pun ada dan pihak-pihak yang mereka boleh juga pergi ke pihak polis dan mendapatkan bantuan khidmat kaunseling dan juga di ketua masyarakat juga sekarang ini kita nak libatkan mereka untuk bersama-sama membantu mangsa itu mangsa dera itulah untuk mereka membantu mereka dan kalau mereka tak tahu apa nak buat lagi kadang-kadang kalau ia berlaku kepada kita sendiri kita tak tahu apa nak buat. Jadi ada orang di sana sebab kita nak semua masyarakat kita
jaga masyarakat kita, jaga kita untuk memastikan kalau berlaku sesuatu pada dia ni, biarlah kita sama membantu untuk melapor. Kalau dia tak dapat melapor, tapi ada juga orang takut kan, dia tak nak orang tahu pasal rumah tangga dia, dia boleh menelpon. Okey, baik Datuk, secara ringkasnya, Datuk Sri, secara ringkasnya sedikit pesanan kepada penonton-penonton di Wanita Hari ini. Ya, kepada semua masyarakat kita, sama-sama kita berganding bahu, bersepadu menggunakan pakaian oranye. Tanda kita macam orang sebut pakaian untuk Palestin tu, tapi ini untuk wanita, menghentikan keganasan terhadap wanita. Janganlah kita hentilah keganasan terhadap wanita dan juga anak-anak perempuan, dan guna kain oranye itu adalah sebagai kita menunjukkan solidariti kita, menyokong bahawa kita harus menghentikan keganasan terhadap wanita. Okey, baik, sama-sama kita sokong kempen ini, jayakan kempen ini. Yang berhormat Datuk Sri Haja Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Saya bagi pihak kru ucapkan selamat. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Sri, dan semoga kempen ini berjalan dengan lancar, insya-Allah. Banyak yang kita nak ceritakan, tapi tak ada masa kan. Insya-Allah nanti kami akan kongsikan dari masa ke semasa, insya-Allah Datuk Sri. Promosikan. Insya-Allah. Baik, kami nak berhenti berehat seketika, anda jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Pejam celik, kita pun dah berada di hujung bulan November untuk tahun 2023 ni. Dah berada di hujung tahun dah pun. Dan tahun depan, bulan 3, insya-Allah kita akan menyambut bulan Ramadan. Lepas tu bulan 4 dah masuk Syawal. Saya yakin mesti ramai dalam kalangan penonton dah mula survey perabot dan juga hiasan rumah. Dan untuk itu, hari ini Yana sangat-sangat bertuah sebab kita bersama dengan pengasas Ella Furniture, Puan Ella Alwi, dan juga duta kepada Ella Furniture, iaitu Datuk AC Mizar. Terima kasih. Apa khabar, Datuk? Baik. Selamat datang ke Wanita Hari Ini. Dia pula yang selamat datang kepada kita. Apa khabar, Puan? Baik, alhamdulillah. Selamat datang ke Wanita Hari Ini. Itu baru betul. Betul juga. Yes. Okey, baik. Puan dan juga Datuk, saya pertama kali nak ucapkan tahniah kepada Puan sebab berada di tahap sekarang sebagai seorang wanita menjadi inspirasi kepada wanita-wanita lain sebab ialah berada dalam bidang ni bukan bidang yang biasanya dimonopoli oleh kaum wanita. Ya, betul. Kebiasaannya dimonopoli oleh kaum lelaki dan juga bukan Bumi Putra. Jadi tahniah kepada Puan. Thank you. Dan nama Ella Furniture pun memang masyarakat sangat-sangat kenal. Artis kita pun ramai, termasuklah Datuk AC Mizar sendiri. Ramai yang datang ke showroom tu ingat nak suruh nyanyi 2 lagu. Ingatkan Ella tak punya Ella ni, Ella Furniture. Baik, okey. Dan mungkin Puan Ella boleh kongsikan tentang Ella Furniture ni. So Ella Furniture ni kita adalah company Bumi Putra lah, pengeluar sofa-sofa premium, terutamanya Chesterfield, tapi kita juga ada design model lah. So means Ella Furniture ni kita buat sofa kita daripada kosong sampai siap memang di kilang kita sendiri. Wow. So kita konsep kita adalah made to order. Mean customer nak, kita ada 250 warna, kita ada 50 design, so customer boleh mix and match. Either nak, kalau rumah kecil 2 seater dengan 1 wing chair boleh. Kalau rumah besar nak 3+3 plus 3 lagi pun boleh, tak ada masalah. So Ella Furniture ni kita adalah proudly made in Malaysia. Daripada kayu ke apa, semua local punya, kita panggil local punya material. So itu adalah Ella Furniture lah. Hidup Ella Furniture. Kena bangga. Iklannya kan, Ella Furniture. Yes, itu suara Datuk ke? Suara mak saya. Jangan begitu, Datuk. Suara saya je. Oh, ya ke? Ella Furniture. Baru tahu. Okey, Datuk bermula sebagai pembeli. Saya first of all, waktu 3 tahun lepas saya jumpa Ella, cakap saya kita biasalah kita beli furniture rumah ni bukan boleh selalu boleh beli. So, beli tu boleh mahal. Saya cakap okey, sekarang ni masalah dia pula bila beli international, dia tak kena dengan weather kita. Kadang ada tek lalat lah sebagainya. Saya sebab tu Ella, betul tanya Ella, boleh tak buat furniture? Dia kata, boleh, kita boleh design tu you. Boleh design? Ya, maksudnya kita design sendiri untuk design Datuk. So ada 50 design lebih, lepas tu ada 200 lebih colour. Pening bujik mata, juling. Ini kiranya ni sikit je lah. Ini sikit je. Dekat lori banyak lagi ni colour ni. So, kenapa lori, Datuk? Kita memang datang buat lori gogile. Oh, ya ke? Sebab gambar saya kat belakang kan. So lepas itu pula ceritanya bila dah buat tu, yang bestnya di antara yang furniture yang tak pernah buat dia orang. Cushion
dia punya warranty 2 tahun. Ya. Cushion ni yang duduk ada 2 tahun. So saya punya sofa saya dekat rumah sekarang kurang 3 tahun memang tak berubah. Saya try lompat-lompat. Saya hampir kena rotan dengan bini saya sebab saya lompat. Sebab saya nak try cushion. Berani sangat dia ni nak siapa nak warranty sampai 2 tahun. Yes, it is. Memang 2 tahun maintain macam tu. Sebab Ella Furniture kita fokus more on workmanship, kain. So dan kain quality kita lah pastinya. quality ya. Kita Yang nak paling best sekarang customer pakai lama lah. yang famous sekarang ni cushion cakor. Cushion Yeah. Chakor. Cushion Chakor. Tunjuk kita Ini nak saya nak tanya dekat Puan Ella ni. Pasal cushion Chakor ni. Ini. Kita ada special material dekat Ella Furniture ni, kita ada Khas. special material. Untuk wanita hari ni, dia bukan setakat kucing cakor. Kalau kamu suka bercakor laki bini, jangan risau. Bini boleh tumbuh kuku panjang cakor. Tengok. So kita bayangkan ni kuku kucing lah. Kita bayangkan ni adalah kuku kucing. So Kapan sikit je. Dia tengok pada jauh ngintai. Kenapa ngintai jiran? Okey, sebab tu. So dia tak ni lah. And then material ni juga kita ada yang easy clean. Paling banyak yang paling ini yang best. Ini magic. hot selling dekat Kalau Ella macam Furniture. orang seperti Dato' Isi Mizal yang suka tumpah-tumpahkan air. dia tak ada dalam masalah ni. Kita ni sos tomato lah Ya kan. Allah, Sekarang ni tomato Dato'. saya dinner lunch atas kursi. Tengok, ni bukan main-main Kita letak Okey, dekat ini sos memang tomato. sos tomato yang sebenar. Ya. Ada ke sos Bukan tomato kat tiruan, sebelah? bukan tipu-tipu. Ataupun kicap kan. Kicap pun ada Dato'. Ya. Apa So lagi kita nak letak atas Kita ni tu? tadi nak Puan curah Ella? cat tapi tak bawa cat dia. Tapi yang inilah dia kata orang tu kadang-kadang bila kaya. Bila tengok anak orang makan tak kursi kan menyampah je kan. saja. Muka kita. Ini biar tengok. So kita just lap saja. Ya. Dia dah boleh kita panggil dia hilang lah. Lap je. So dia pakai air kosong. Kita tak pakai sabun apa lagi. Dia dah terus boleh hilang. So ini salah satu Tercengang material kan? yang Tercengang saya. Apa muka tercengang tu tadi kan? Nampak tercengang. Macam wow. Kalau Macam tak nak buat magic. So dah. Cushion ni buat baju. Kau kena cakok tak hilang. Kau kena tumpah air kisah apa ke air sirap ke boleh lap. Tapi terus terang ni betul. Ya. Ni simple. Jangan macam-macam Dato'. Ada kita bagi contoh. Okey baik, dan kiranya inilah antara yang paling trend sekarang kalau lah. trend Paling sekarang kan customer dia suka yang design-design estetik kan. Nampak putih, rumah nak nampak tapi dia risau anak-anak, ada kucing. Rumah putih, Yang laki makan tertumpah apa semua. So dia orang boleh choose. So saya lepas makan sekarang lap kat sini je. Bini datang lap ke tangan. So material ni means easy clean lah, easy jaga. So baik. kita panggil apa ni Datuk, kita tak stres lah. Tak ada pening kepala, tak ada tekanan buat apa nak kaya ke nak apa tak. Orang boleh datang kecuali kalau rumah you boleh gajah. Itu kita belum ada lagi yang kain kena pijak dengan gajah belum. Tapi setakat kucing apa benda semua garanti. So kalau kita punya customer pun datang ke showroom kita ke apa, kita akan bagi advice Okey. apa. Dan bercakap tentang showroom ni kan Puan Ella, di manakah showroomnya dan macam mana kalau dalam kalangan penonton sekarang ni nak mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang Ella Furniture? Okey. Ella Furniture kita berada di Radia Bukit Jelutong Shah Alam 1 dekat showroom. rumah saya. And then Bandar Dato' On Johor Baru 1. Rumah siapa tu dekat tadi Okey, saya tanya je lah. So kalau nak order online pun boleh. Ya, So betul. so our team dia akan consult lah, boleh bagi gambar rumah, gambar layout. So our team dia akan consult macam mana nak susun apa semua. Yang bestnya Ella Furniture ni kita ada kad kredit punya ansuran zero interest. Zero interest 13 bank. 13 bank. So 13 bank selama 24 bulan. Kalau tak ada Ion kad kredit, kita ada Ion kredit juga selama 24. Yang baru ni baru kita keluarkan pinjam duit mak lah. Tapi tak kalau boleh. Tapi terus terang macam Ella cakap tu, dia punya yang paling penting dia boleh design ikut rumah you. Baik. Tak kisah rumah kecil ke besar boleh. Jadi rumah Dato' AC daripada ruang tamu sampai ke bilik sampai Ella Furniture. Memang itulah. Saya bayang muka Ella je. So kita bukan je sofa lah, kita ada juga macam coffee table, carpet, side table kat sini, konsol. So boleh bercakap dengan kita punya customer. Okey, Dan nanti untuk saya hari ni Call segera. sebab saya tengah nak renovate rumah ni. okay, kalau segera. renovate sebab makin banyak you guys beli, makin Betul. banyaklah kita akan bagi free gift. Wow. Sebab ingat you beli furniture bukan tiap-tiap tahun tau. So Ella ni dia punya furniture macam saya 3 tahun. So alhamdulillah 3 tahun masih lagi macam baru. So that is the best part of it lah. And the best part apa tau? Sebab dibuat di Malaysia kena dengan weather kita. Betul. Dan kita pun orang Malaysia. Siapa lagi nak support barangan lokal kita kalau bukan orang Malaysia sendiri. Okey, So baik. untuk hari ni kita ada voucher RM200 untuk customer. So kita ada QR code lah. Nanti saya rasa dekat sini kan. Okey, So akan dikeluarkan QR code tu. Ini dia dah keluar pun. So QR code ni akan dapat voucher RM200 lah. So siapa yang
tekan QR code ni akan dapat voucher lah RM200. Jadi tekanlah sekarang. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Ella Alwi dan juga kepada... Habis dah? Habis dah? Saya belum cerita pasal kaki Belum lagi. sini Tak apa, nanti lain kali datang lagi kepada Datuk AC Miza. Sekali lagi, Ella Furniture tu macam mana? Ella Furniture! Muka kena selamba, suara je keluar. Terima kasih sekali lagi. Dan seperti yang dijanjikan, hari ini kita nak bercakap tentang hak anak. Sebelum kita bersama dengan tetamu kita yang akan berbincang lebih lanjut lagi tentang hak anak, apa kata kita saksikan terlebih dahulu rangkuman video TikTok yang telah pun disediakan oleh wartawan kami. Ini dia. Cuba cakap. Anak-anak, satu sikap saya nak bagi di sini, iaitu tabiat ataupun sikap ibu bapa yang suka membanding-bandingkan anaknya dengan orang lain. Apabila ini berlaku, anak-anak rasa sedih, rasa terhina, rasa kekurangan, kecewa, stres, murung. Mereka rasa diri mereka tidak dihargai. So akibatnya apa? Akibatnya performa anak-anaknya mungkin gosot. Dan seterusnya membawa lagi banyak kerosakan apabila dia semakin tidak perform, dia akan mula rasa rendah diri, dia akan mula rasa hilang keyakinan diri. Tak ada orang bagi tahu dia orang macam mana susah dan sunyinya jadi anak sulung. Bila kau anak pertama dalam family, orang akan letak satu harapan yang tinggi dekat engkau. Engkau kena jadi satu contoh yang baik untuk adik-adik. Bila semua bergantung harap dekat anak sulung, habis tu anak sulung ni nak bergantung harap kat siapa? Siapa akan dengar bila dia orang ada masalah? Dengan siapa dia orang boleh bercakap? Bila masa tu hari dia orang tak best, mak ayah harap anak pertama dia orang ni anak yang perfect. Anak yang boleh jadi contoh, anak yang boleh jadi ibu bapa kedua untuk adik-adik diorang. Sedangkan anak sulung ni adalah saksi untuk kesusahan, keperitan mak ayah diorang lalui. Macam mana susahnya diorang cari duit, macam mana struggle-nya diorang nak besarkan family yang kecil ni. Bukan senangnya nak jadi anak sulung, nak kena berkorban. Anak sulung ni lah yang mengajar macam mana ibu ayah tu nak jadi seorang ibu dan ayah. Korang kuat tu. Sangat-sangat kuat. Aku sebagai adik, aku sangat respect kat korang. Mungkin belum ada orang bagi tahu benda ni, tapi aku nak cakap yang aku bangga dengan korang. You guys are really strong. You are enough. Okay? Jangan pernah rasa korang gagal. Stay strong, okay? Baik, itu dia rangkuman TikTok yang ada kena mengenanya dengan topik kita pada hari ini, iaitu hak anak. Hak anak ni, Yana, kita sebagai ibu bapa kadang-kadang terlepas pandang. Betul. Mungkin kita rasa kita ada kuasa veto, akan tetapi kita dah menidakkan ataupun menafikan hak mereka sebagai anak. Betul. Dan hari ini kita akan mengupas lebih lanjut lagi tentang apa sebenarnya hak-hak yang ada sebagai seorang anak. Dan untuk itu, elok kita perkenalkan satu-satunya tetamu kita di studio, satu-satunya jejaka di sini. Kita bersama dengan Tuan Abdul Hadi Muhammad Saleh selaku seorang peguam syar'i. Apa khabar Tuan? Khabar baik. Apa khabar Syira? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga invite saya. Okey, sama-sama. Okey. Syira, Tuan, bila kita bercakap tentang hak anak ni kan, mungkin kalau kita bercakap tentang hak tu, kita cuma tahu tentang perkara-perkara yang basic saja. Mungkin seperti nafkah dan sebagainya. Betul. Tetapi mungkin Tuan boleh mulakan dengan memperincikan dengan lebih lanjut lagi apa sebenarnya antara hak-hak seorang anak. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi baik, saya untuk permulaan ini saya suka nak petik kata-kata daripada Saidina Umar. Pada ketika mana dia menjadi khalifah pada ketika itu, Saidina Umar cakap salah satu hak anak yang perlu untuk dijaga adalah memilih ibu yang baik untuk anak tersebut dan ibu memilih bapa yang baik untuk anak tersebut. Dan hak anak itu dijamin dan dijaga ketika mana mereka sebelum dilahirkan lagi. Wow. Nak cakap apa? Bahawa hak anak itu di peringkat sebelum lahir itu mereka dah memang nak jaga betul-betul. Jadi bercakap pasal hak anak ini sebenarnya kalau macam Yaina dengan Syira tahu tadi sebut pasal nafkah apa semua kan. Sebenarnya hak-hak anak ini banyak. Okey. Sebab tujuan utama adalah untuk kita jaga ataupun mencegah diorang ni daripada diabaikan, ada isu-isu penderaan, emosi, everything apa-apa semua. Jadi perlindungan yang kita nak jaga adalah pertama hak penyusuan dan makan minum. Itu merangkumi hak nafkah lah. Yang kedua, hak penjagaan dari segi kesejahteraan emosi, dari segi kasih sayang. Lepas tu hak perlindungan termasuk keselamatan, tempat tinggal dan sebagainya lah. Jadi hak-hak ini merangkumi juga hak dari segi untuk mendapatkan pendidikan dan sebagainya. Maaf saya silakan Tuan. Kalau adakah hak-hak ini
stipulated ataupun dimasukkan dalam mana-mana akta? Okey, kalau kita nak bercakap tentang undang-undang, dalam enakmen undang-undang keterangan undang-undang keluarga Islam, semua hak-hak berkaitan dengan anak ini sebenarnya dia dah all include. Okey, dan dimasukkan dalam satu tajuk utama berkaitan dengan nafkah dan jagaan anak. Okey, sebab itulah hak-hak yang saya sebut tadi tu, kalau kita nak bercakap pasal perlindungan berkaitan dengan hak jagaan anak, hak-hak ini akan diambil kira. Dari segi allocation nafkah juga, hak-hak ini akan diambil kira. Macam mana kita nak tetapkan dari segi pendidikan mereka, emosi, kasih sayang, apa-apa semua itu akan diambil kira dalam kedua-dua perkara ini. Sebab inilah topik berkaitan dengan penjagaan hak yang disebut dalam undang-undang, especially undang-undang syariah lah. Sebab saya pun sebagai peguam syariah kan. Ya, betul. Okey, baik Yana, kita dah faham serba sedikit mengenai hak anak ini. Kita ada banyak lagi soalan sebenarnya, tapi kita nak berhenti berehat seketika. Penonton jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Baik, masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini dan kita masih berbicarakan mengenai hak anak, dan izinkan saya untuk membuka segmen kali ini dengan soalan dari penonton. Dari Siti Aminah Min, ini soalannya. Kalau ada anak-anak yang tidak dihantar oleh ibu bapa mereka untuk bersekolah, pihak mana yang boleh bantu mereka ini? Silakan Tuan Abdul Hadi. Okey, baik. Terima kasih Puan Siti Aminah tadi. Ya, betul. Okay. Soalan yang sangat menarik. Okay. Which is saya rasa benda ni bukan concern saya. Saya rasa ini adalah concern semua orang, termasuklah Badan Perundangan sendiri, bahawa pendidikan adalah perkara yang paling penting untuk anak-anak kan. Dan kalau kita nak tahu kan, sekarang ni dekat mahkamah contohnya kan, sejak dulu sampai sekarang elemen yang akan diambil kira adalah berkaitan dengan pendidikan. Jadi untuk menentukan hak jagaan anak contohnya, perkara berkaitan dengan pendidikan, mahkamah mesti akan tanya okey, anak-anak ini bersekolah ataupun tidak, untuk memastikan kelangsungan pendidikan anak-anak tersebut. Okey, jadi kalau kita tengok benda berkaitan dengan pendidikan ini juga, kita tengok dalam deklarasi berkaitan dengan convention, berkaitan dengan apa-apa bentuk perjanjian berkaitan dengan kesedaran kanak-kanak, semuanya memfokuskan pasal pendidikan. Jadi nak jawab soalan tadi, bagaimana kalau kita tak hantar anak tu kan, ia menjadi satu kesalahan sebenarnya kepada ibu bapa, sebab mengabaikan kebajikan anak dari sudut pendidikan. Sebab anak-anak ini adalah mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang sempurna. Sekurang-kurangnya mereka dapat pendidikan asas. Okey, kalau dekat Malaysia ini kita bersetuju bahawa pendidikan asas adalah di peringkat rendah dan menengah. Okey, sehingga SPM apa semua kan. Tapi ia tidaklah sampai menjadi satu doktrin atau paksaan kau mesti sekolah macam tu. Tapi ia tertakluklah kepada macam mana dasar yang nak cantik dan dikolerasikan dengan dasar pendidikan kebangsaan kita sekarang ni macam mana. Okey. Tapi kalau ada masalah dari segi itu, kemungkinan pihak-pihak yang rasa ada terabai dari segi pendidikan ini boleh tampil ke Jabatan Kebajikan Masyarakat contohnya, ataupun terus mengadu kepada pihak sekolah sendiri. Sebab saya rasa cikgu-cikgu pun ada rekod ketidakhadiran belajar dekat sekolah apa semua kan. Dan memang cikgu-cikgu akan concern lah. Kita kalau ada kes dekat mahkamah contohnya kan, ada isu-isu berkaitan dengan masalah pendidikan anak, kita akan minta rekod kehadiran. Macam mana trend kehadiran anak sekolah? Adakah sebenarnya ada penipuan di belakang cerita hantar anak kat sekolah, kata hantar anak pergi sekolah, rupanya disimpan anak dekat rumah. Pun ada cerita-cerita macam tu. Jadi kita nak tengok rekod kehadiran, sebab concernnya memang pendidikan. Okey, bermakna anak-anak ni sendiri tadi boleh buat aduan ke pihak sekolah? Boleh, tidak ada masalah. Okey, sebab ialah budak kan, dia kita ibaratnya macam kita hentikan dan pisahkan dia dengan kawan-kawan dia yang memang dah biasa berkawan. Tiba-tiba duduk rumah tak berkawan kan. Jadi dia dah jadi satu dunia lain. Dan dia orang bolehlah pergi ke, dan saya rasa kalau saya pernahlah ada pengalaman saya berjumpa dengan pihak sekolah pentadbir, terutamanya kaunselor di sekolah-sekolah. Memang ada student-student yang berani untuk tampil mengadu kepada pihak sekolah tentang macam mana ada larangan untuk dapatkan pendidikan apa semua, nak teruskan sekolah. Mungkin kita ada faktor-faktor lain lah, tak mampu ataupun sebagainya lah. Dan ini tertakluk kepada sama ada anak kandung dan juga anak angkat, sama sahaja? Sama sahaja. Sebab in general kita menjaga semua kebajikan kanak-kanak tanpa mengira status mereka macam mana. Okey, baik Yana, kalau saya boleh kongsikan satu lagi daripada penonton kita, daripada Michelle Lim, katanya, hak saya bersuara yang saya mempunyai mental health, lalu mak saya kata itu saya yang cari penyakit dan itu masalah saya. Sedih sangat bila tahu mak saya tak ambil
tak ambil tahu dan ambil berat dan mempertikaikan, mengatakan saya ni masa dilahirkan sempurna je, tak ada penyakit apa-apa. Tiba-tiba kata saya ni gilalah, saya ni hina sangat saya ni katanya. Hak bersuara yang mana dan saya lihat itu lebih kepada mental capacity anak itu tadi. Jadi ada ke peruntukan yang membantu ataupun yang memberikan hak kepada anak-anak ini untuk mendapatkan bantuan ataupun keperluan dari segi emosi? Okey, kalau saya cakap dari sudut syariah sendiri kan, okey, contohnya bila anak-anak ini dah mencapai umur memayis, okey, mahkamah dalam satu peruntukan Seksyen 85 membenarkan mereka ini dipanggil ke mahkamah untuk diinterview. Kadang-kadang mereka ni tak boleh nak suarakan, okey, perasaan mereka di bawah jagaan sesuatu pihak, okey, macam mana, okey, dan benda ni boleh disampaikan mungkin kepada hakim yang mendengar kes apa semua kan, betapa dia ada masalah sekian-sekian, ada masalah mental ke apa, abuse ke apa ke semua di hadapan hakim. Dan pada ketika itu kita akan tengoklah concern di bahagian mental anak-anak ni macam mana apa semua, dan ini akan diambil kira. Sebab dua benda yang saya nak kongsi bahawa perintah berkaitan dengan hak jagaan ini ada dua benda yang mahkamah akan nilai. Satu, kemahuan ibu bapa, dan kedua adalah kemahuan anak-anak. Okey. Jadi dekat situlah kita boleh tengok macam mana perkara berkaitan dengan isu mental ini disuarakan. Dan kadang-kadang bukan nak kena interview pun. Kadang-kadang contoh ada pihak yang berlawanan dekat mahkamah pun, dia akan tampil kepada mahkamah, dia akan bagi tahulah anak ini ada masalah dari segi ini mental, contohnya ada depression ke apa-apa sejak dia tinggal dengan pihak sekian, apa-apa semua kan. Baik, dah terjawab dah persoalan itu tadi. Dan di hujung perbincangan kita ni kan Tuan Hadi, apakah tindakan ataupun perkara yang boleh dilakukan oleh anak-anak ini tadi sekiranya mereka nak menuntut hak mereka? Bagaimana caranya? Okey, mungkin saya nak quote balik ayat yang saya mulakan tadi. Okey, Khalifah Umar tadi. Sebenarnya ada cerita tau, di mana ada seorang bapa ni datang bagi tahu dekat Khalifah Saidina Umar bahawa anakku derhaka kepada aku. Okey, dan kemudian Saidina Umar panggil kedua-duanya, tanya sendiri apa yang telah berlaku. Anak tanya kepada Khalifah Saidina Umar, sebenarnya apa hak anak kepada ayah sebenarnya? Okey, dia tanya sendiri ni. Lepas tu apa jawab Saidina Umar? Satu yang saya ceritakan tadi, memilih ibu yang baik untuk dia sebelum dilahirkan. Kedua, memberikan nama yang baik. Ketiga, mengajarkan Al-Quran. Okey, tiga benda ni. Lepas tu dia kata, aku tidak dapat semua itu. Okey. Jadi pada ketika itulah menunjukkan bahawa anak ini boleh suarakan hak mereka untuk mendapatkan hak-hak berkaitan dengan yang mereka mahukan. Sama ada mereka melalui ahli keluarga, waris-waris, ataupun kepada badan tertentu ataupun pihak sekolah sendiri. Okey. Baik. Wow, banyak yang kita dah dapat banyak dari ilmu yang kita pelajari. Hak anak. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Abdul Hadi Muhammad Saleh selaku Peguam Syar'i yang telah menerangkan kepada kita tentang hak seorang anak. Dan Syira, kita pun dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang setia bersama dengan kami. Betul tu. Dan esok Wanita hari ini akan kembali bersiaran dengan topik kita berhias untuk pasangan. Penting ke tak ni kita nak cantik-cantik depan suami ni? Tuan Hadi dah kahwin ke belum? Belum. Oh, ni promo. Lupa. Baik, jangan lupa tunggu janji kita esok bersama dengan rakan setugas kami yang lain. Untuk hari ini kami undurkan diri terlebih dahulu. Stay safe. Assalamualaikum. Bye semua. Bye-bye. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Pujeri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi?